Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat bersama keluarga dengan kerja harian lah. Okey, untuk hari ini kita sambung sesi kita pada hari ini, iaitu kita masih lagi dalam bab 4, iaitu pengalihan kuasa British di negara kita untuk tingkatan 4 ya. Untuk bab 4 ni, pada sesi kali ni, cikgu akan sentuh mengenai reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. So, sekarang kita tengok pula reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Okey, jom dengan bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pasak sejarah bersama cikgu. So, kita mulalah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu reaksi penduduk tempatan. Okey, bila kita sentuh mengenai reaksi penduduk tempatan ni, benda yang akan kita sentuh sebenarnya adalah mengenai faktor dulu. Apa faktor yang menyebabkan berlakunya penentangan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, di sini ada 3 faktor yang membawa kepada penentangan ni. Yang pertama, kita lihat tindakan Wynerbrook yang bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey, Perlembagaan 1941 ni kita kata sempena 100 tahun Brooke memerintah. Jadi dia telah keluarkan Perlembagaan 1941 ni, di mana dalam Perlembagaan 1941 ni akan memberi kepada pemimpin tempatan ni untuk berkerajaan sendiri. Ini memang yang kita kata yang diberi oleh keluarga Brooke. Jadi kita lihat kenapa kita tengok sini tindakan Wynerbrook ni dikata bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey. Jika dilihat dalam prinsip yang ke-8 dalam Perlembagaan 1941 tu, dilihat di situ di mana pemerintahan sendiri akan diberi kepada rakyat Sarawak. Ini yang kita tadi tu, pemerintahan sendiri. Maksudnya Sarawak akan dapat kemerdekaan sempena 100 tahun lah Brooke memerintah Sarawak ni. Dan penduduk Sarawak dia mula akan dibimbing untuk mentadbir kerajaan Sarawak tu. Kan? Dan bila kita lihat di sini, kiranya dah ada Perlembagaan 1941 ni, tapi tindakan Brooke ni pula kita lihat dah melanggar pula prinsip yang ke-8 tu, iaitu ke arah berkerajaan sendiri. Malah ini secara tidak langsung telah menafikanlah hak rakyat Sarawak ni untuk mendapatkan pemerintahan sendiri. Itulah sebab kenapa kita kata penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak ni. Sebab apa? Sebab mereka nak berkerajaan sendiri melalui Perlembagaan 1941. Jadi nombor 1 faktor penentangan tindakan Wynerbrook yang bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Keyword dia kita tengok dekat Perlembagaan 1941 tu. Okey. Yang kedua pula, kita tengok kepada Gerard T. McBrien. Siapa Gerard T. McBrien ni? Gerard T. McBrien ni merupakan setiausaha peribadi kepada Wynerbrook lah. Jadi semasa McBrien ni mendapatkan tanda tangan lah daripada ketua-ketua tempatan ni, beliau telah menggunakan muslihat. Jadi antaralah kita tengok pelbagai muslihat yang dipakai. Antara muslihat yang dipakai adalah melalui tekanan. Ditekan dia buat tekanan kepada ketua tempatan. Lepas tu dia buat desakan, buat pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan tu. Sebab tu kita kata Gerard T. McBrien ni menggunakan pelbagai tipu muslihat. Jadi tu yang kedua. Jadi apa? Gerard T. McBrien tu dia guna muslihat. Keyword dia adalah muslihat. Keyword dia kita ambil muslihat. Yang pertama tadi kita ambil apa? Perlembagaan 1941. Yang kedua keyword dia adalah muslihat. Okey. Yang ketiga, tengok Wynerbrook ni mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, apa pula mengetepikan surat wasiat Charles Brooke ni? Okey. Di sini Wynerbrook ni membuat keputusan tanpa berbincang dengan raja muda iaitu Anthony Brooke dan juga tuan muda iaitu Bertram Brooke. Anthony Brooke ni sebenarnya anak kepada Bertram Brooke. Kan, ini antara gambarnya lah. Di mana kat sini kan, Charles Wynerbrook, yang Charles Brooke ni adalah Raja Sarawak yang kedua. Yang pertama siapa?
James Brooke lah. Yang kedua Charles Brooke. Dan yang ketiga adalah Charles Wyner Brooke. Sepatutnya nanti akan diberi kepada Anthony Brooke lah. Tapi macam kita tengok sebelum ni kan, sebelum slide sebelum ni, sebelum sesi sebelum ni, di mana Charles Wyner Brooke tak nak bagi pentadbiran kepada Anthony Brooke. So ni Anthony Brooke dan Bertram Brooke. Kan tuan muda tu Bertram Brooke. Okey. Kita balik kepada sini kan, jadi tak berbincang dengan Anthony Brooke dan Bertram Brooke. Dan kemudian golongan ni yang menentang penyerahan ni mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke. Sebab apa? Sebab golongan penentang yang menentang penyerahan ni, dia memang nak memulihkan pemerintahan dinasti Brooke untuk nak claim Perlembagaan 1941 tu. Kalau nak claim Perlembagaan 1941 apa? Untuk dapatkan kemerdekaan lah. Oleh sebab tu kita lihat di sinilah berlaku kat sini di mana Wyner Brooke ni telah mengetepikan wasiat Charles Brooke tu. Yang ni yang kita kata golongan anti penyerahan nanti yang menentang lah penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Kemudian kita pergi pula kepada bentuk penentangan penduduk tempatan. Bagaimana penduduk tempatan ni menentang? Yang pertama kita lihat melalui persidangan. Persidangan ni kita lihat kepada Johari Anang dan juga Syarkawi Osman, di mana mereka berdua ni telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan di seluruh Sarawak. Kiranya seluruh Sarawak tu datang untuk bersidang di Sarawak ni untuk apa? Untuk menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Dan persidangan ni sebenarnya dipengerusi oleh Johari Anang. Dan objektif persidangan ni, apa objektif persidangan ni? Objektif dia ialah untuk mengadakan demonstrasi setiap 1 Julai. Sebab apa 1 Julai ni? Sebab menentang penyerahan Sarawak tu lah kepada British tu kan, bulan Julai tu kan. Jadi mengadakan demonstrasi setiap 1 Julai. Dan pertubuhan ni kalau kita lihatlah, sebab dikata perwakilan di seluruh Sarawak kan, antara yang terlibat ialah Pergerakan Pemuda Melayu PPM. Kemudian kita ada Barisan Pemuda Sarawak BPS. Kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak BPS. Dan kita ada Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putera. Ini antara pertubuhan lah yang menyertai persidangan ni. Yang keduanya kita lihat pula dalam mengadakan demonstrasi. So, penentangan dengan mengadakan demonstrasi. Demonstrasi pertama diadakan pada 30 Oktober 1946. Ketika ni kita lihat diadakan demonstrasi ni ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Aden Clark di Astana. Masa Charles Aden Clark ni datang ni, waktu tu lah kita lihat masyarakat Sarawak mengadakan demonstrasi dia. Dan demonstrasi yang pertama ni diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan disertai oleh 16 persatuan Melayu, di mana di sini PKMS desak British supaya berundur daripada Sabah. Dan satu lagi demonstrasi di Sibu juga telah diadakan yang diteraju oleh PPM. PPM ni apa? Pergerakan Pemuda Melayu. Itu demonstrasi. So yang pertama tadi mengadakan persidangan, yang kedua mengadakan demonstrasi, manakala yang ketiga pula sebelum tu ini antara gambar-gambar yang menunjukkan demonstrasi yang berlaku di Sarawak. Kita boleh lihat daripada gambar ni demonstrasi ni memang secara menyeluruh. Dan satu lagi kita boleh nampaklah bagaimana demonstrasi ni menunjukkan pelbagai peringkat umur yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kemudian kita lihat pula bentuk penentangan kita yang ketiga, iaitu meletakkan jawatan beramai-ramai. Meletak jawatan beramai-ramai ni, bila British dinampak di situ, di mana pemimpin anti penyerahan ni, majoriti mereka ni terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru.
Jadi bila British nampak, rupanya yang jadi pemimpin anti penyerahan ni datang daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. Jadi oleh sebab tu nak menyekat pegawai perkhidmatan awam dan guru ni daripada kita kata aktif di dalam gerakan anti penyerahan ni, maka British telah mengeluarkan Pekeliling nombor 9, stroke 1946, atau kita nama dia sebagai Circular nombor 9 pada Disember 1946, di mana Pekeliling nombor 9 ni dia melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Itu Pekeliling nombor 9, melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Okey. Kita kata reaksi daripada situ, daripada Pekeliling, apabila British mengeluarkan Pekeliling nombor 9 ni, kita lihat seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah letak jawatan pada 2 April 1947. Ini reaksi ni daripada Pekeliling nombor 9. Manakala selain daripada itu, kita lihat 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian mereka sebagai bantahan kepada Pekeliling nombor 9. Jadi itu walaupun kita kata British gerakkan pegawai perkhidmatan kerajaan dan guru ni terlibat dalam gerakan menentang penyerahan Sarawak, tapi apa yang berlaku di sebaliknya, di mana kaki tangan awam ni yang letak jawatan beramai-ramai dan pelajar ni pula berhenti ataupun menamatkan pengajian mereka sebagai tanda apa? Tanda protes mereka dan tanda membantah Pekeliling nombor 9 tersebut. Okey. Kemudian kita lihat pula yang keempat, penentangan, bentuk penentangan yang keempat adalah bantahan golongan wanita. Bantahan golongan wanita ni antara tokoh-tokoh yang terlibat di sini, yang popular di sinilah ialah Cikgu Lily Ibrwen, iaitu dari PKMS, Hajah Sipah Tuanku Osman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kan? Okey, kaum ibu ni yang diketuai oleh Cikgu Lily Ibrwen ni pernah pergi dia pergi ke Rumah Panjang dengan mengadakan kempen kesedaran di situ. Menunjukkan peranan yang dimainkan oleh kaum ibu di sinilah. Dan mereka juga telah mengorbankan masa dan tenaga untuk menentang penyerahan Sarawak ni. Dan kalau lihat pula pada Cikgu Ajibah Abul pula ni, dia telah mengetuai kaum wanita bergabung tenaga dengan gerakan anti untuk mendapatkan kemerdekaan Sarawak. Itu penentangan daripada golongan kaum wanita, menunjukkan wanita ni juga memainkan peranan penting di dalam menunjukkan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Okey, ini gambar ni adalah menunjukkan gambar Cikgu Lily Ibrwen lah, antara tokoh kaum ibu yang ada di Sarawak pada waktu ni. Okey, bentuk penentangan yang kelima ialah melalui akhbar. Di sini dilihat di Sarawak telah pun muncul akhbar utusan Sarawak pada Januari 1949, di mana akhbar ni sekarang dia menjadi saluran untuk menyebarkan tentangan terhadap penyerahan Sarawak. Jadi sekarang ni cara penentangan pun kita boleh lihat dia ada dalam bentuk tenaga baru pula lah, iaitu dengan menggunakan akhbar. Malah di dalam akhbar ni dia kata menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Malah dikeluarkan satu artikel ni, contohlah artikel yang pernah dikeluarkan oleh akhbar ni, di mana disiarkan pada 7 November 1949. Artikel tu nama dia adalah Kerajaan British Menipu Rakyat. Sebab apa? Ini ekoran daripada peristiwa di mana British telah menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Jadi itu bentuk penentangan kita lihat yang kelima, iaitu melalui akhbar. Okey, kita lihat pula penentangan yang keenam, iaitu dengan menulis surat bantahan. Surat bantahan ni telah ditulis oleh Pergerakan Pemuda Melayu, iaitu PPM, di mana mereka telah menghantar surat bantahan ni ke London. Sebab apa? Sebab mereka nak menyatakan bantahan mereka tu terhadap penyerahan Sarawak kepada British.
malah BPS pula telah menghantar referendum, di mana referendum ni untuk memansuhkan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British tu. Selain daripada tu, mereka juga telah menghantar surat kepada Clement Attlee, iaitu merupakan Perdana Menteri Britain pada waktu tersebut, dan salinan surat tersebut diberi kepada Gubernur. Kan? Okey, itu dari segi kita kata kita pemimpin tempatan ni. Okey, kita lihat pula kepada Anthony Brooke. Okey, Anthony Brooke juga menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British melalui perundangan. Jadi beliau menggunakan perundangan di sini. Di mana apa yang boleh nyatakan kat sini, beliau telah membuat rayuan di Privy Council. Kan? Kemudian beliau juga telah membawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun walau bagaimanapun kita lihat rayuan yang dibuat oleh Anthony Brooke sebenarnya telah ditolak. Okey, itu yang ke-6 melalui surat bantahan. Okey, kemudian kita pergi yang terakhir iaitu melalui melalui kumpulan penubuhan kumpulan Rukun 13. Okey. Dengan penubuhan kumpulan Rukun 13 ni, kumpulan Rukun 13 ni terdiri daripada golongan muda di mana mereka ada dalam gerakan anti penyerahan, dan mereka mula menubuhkan Rukun 13 ni pada 20 Ogos 1948. Maksudnya golongan muda lah yang menganggotai Rukun 13 ni. Okey, Rukun silap. Rukun 13 ni telah ditubuhkan secara sulit oleh pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu PPM di Sibu. So kita lihat Rukun 13 ni sebenarnya ditubuhkan secara sulit. Dipimpin oleh Awang Ramli, Moshidi Siddiq dan juga Bujang Suntok. Dan sasaran mereka untuk Rukun 13 ni, sasarannya adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu, Sarawak. Dan sebenarnya satu mesyuarat sulit telah diadakan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3 Disember 1949 di Sibu. Okey, bila kita bercerita mengenai peristiwa pembunuhan Duncan Stewart, jom kita lihat peristiwa tersebut, di mana peristiwa pembunuhan Duncan Stewart ni dikenali juga sebagai peristiwa sungkit berdarah. Kan? Okey. Peristiwa pembunuhan Duncan Stewart ni memang kalau kita bercerita mengenai pembunuhan Gubernur Sarawak kedua Sir Duncan Stewart ni, memang kita akan menyentuh mengenai Rosalie Dobbie, kan, di mana Rosalie Dobbie ni telah menikam Duncan Stewart dan menyebabkan beliau terlantar di hospital di Singapura selama seminggu sebelum beliau meninggal dunia. Peristiwa pembunuhan ni lah yang kita panggil dia sungkit berdarah. Okey. Pembunuhan ni juga telah memberi kesempatan sebenarnya kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Sebab dia jadi macam alasan dia lah untuk menjalankan, kita kata, tindakan yang seterusnya. Jadi 6 dan 7 Disember 1949, apa yang berlaku? British telah menutup pejabat PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak, iaitu ASAS. Tindakan daripada pembunuhan Sir Duncan Stewart tadi. Okey. Kemudian Anthony Brooke juga sebenarnya telah menyeru gerakan anti penyerahan ni supaya berhenti untuk menentang penyerahan pada 5 Disember 1951. Okey, hasil daripada peristiwa tersebut, kesan daripada peristiwa tersebut lah. Kita lihat kan apabila Duncan Stewart telah mati ditikam oleh Rosalie Dobbie, akhirnya Rosalie Dobbie, Moshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntung telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Ini 4 orang ni lah yang telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Manakala untuk anggota Rukun 13 yang lain telah dipenjarakan. Okey, itu sedikitlah. Jom kita mengenali sedikitlah gambar yang cikgu selitkan di sini, iaitu peristiwa sungkit berdarah. Okey, Rosalie Dobbie. Okey, ini adalah Rosalie Dobbie, di mana Rosalie Dobbie ni telah membunuh
Duncan Stewart di Sibu lah semasa kita kata Duncan Stewart datang melawat Sibu pada waktu ni. Okey, dan seminggu kemudian Duncan Stewart meninggal di Hospital Singapura. Kemudian Rosie Robbie telah ditangkap. Ini gambar yang menunjukkan Rosie Robbie telah ditangkap selepas membunuh Duncan Stewart. Menikam sebenarnya dia menikam Duncan Stewart dan hasil dari dan kesan daripada situ nanti kita lihat Rosie Robbie, Awang Ramli, Bujang Suntung dan Mursyidi Siddiq telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ni 4 orang ni lah yang nanti 4 tokoh kita lah kita katakan, pejuang kita yang kemudiannya menerima hukuman mati di tangan British. Okey. Kemudian kita lihat pula reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak pula. Tadi kita lihat reaksi yang tidak menyokong, anti penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. So sekarang kita lihat reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, yang pertama kita lihat yang kenapa kita bahagi dia kepada 3 di sini. Kenapa mereka menyokong penyerahan Sarawak ni? Yang pertama dia kata untuk memajukan negeri. Okey, kita lihat di sini ahli majlis negeri ini iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, di mana merupakan ahli majlis negeri, menyatakan selepas perang Sarawak sebenarnya ini mengalami banyak kemusnahan. Oleh sebab tu dia kata penyerahan Sarawak kepada British ni akan dapat memajukan Sarawak sama ada dalam aspek politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Dapat kita simpulkan di sini untuk memajukan Sarawak. Sebab dia kata apa? Kemusnahan yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua tu. Jadi elok diberi kepada British. Itu tanggapan lah yang diberi kepada reaksi penduduk yang menyokonglah penyerahan Sarawak, iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Okey, yang kedua pula kita lihat untuk memajukan penduduk tempatan. Okey. Macam mana memajukan penduduk tempatan? Dengan penyerahan Sarawak kepada British, mereka mengandalkan bahawa golongan pro penyerahan ni telah menubuhkan Young Malay Association, di mana YMA. YMA ni tujuan dia adalah untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu sama ada dalam ekonomi maupun sosial. Jadi pertubuhan ni membantulah orang Melayu yang mundur dan ketinggalan ni. Dan secara tak langsung, YMA ni juga akan menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan juga sukan. Dan cawangannya berada di Sibu, Kala dan juga Miri. Okey, itu Yang pertama tadi memajukan negeri, yang kedua tadi memajukan penduduk tempatan. Dan yang akhir sekali yang ketiga adalah memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Okey, ini ekoran daripada ramai daripada rakyat Sarawak ni sebenarnya terdiri daripada golongan intelektual. Jadi dengan penyerahan Sarawak kepada British ni dianggap di sini bahawa golongan intelektual ni akan diberi peluang untuk mengisi jawatan penting dalam perkhidmatan kerajaan. Oleh itu, cara tak langsung nanti, British juga akan memberi taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak lah. Bila nanti kita tengok nanti, golongan intelektual Sarawak nanti dah mula tahu untuk mentadbir kerajaan sendiri. Jadi ini 3 sebab kenapa kita kata penduduk Sarawak ni ada di setengah daripada penduduk Sarawak ni yang menyokong penyerahan Sarawak ni. Iaitu 1 untuk memajukan negeri, 2 untuk memajukan penduduk tempatan dan 3 untuk memberi peluang pekerjaan kepada perkhidmatan awam. Okey. Itu je daripada cikgu. Jadi secara tak langsung di situ bolehlah kita andaikan cikgu dapat rumuskan di sini, di mana dalam kita melihat reaksi penduduk tempatan untuk menyokong ataupun menentang penyerahan Sarawak ni, apa yang kita dapat lihat kalau dari bila dia menentang, ada beberapa caralah bagaimana penduduk tempatan menentang, iaitu yang pertamanya adalah melalui mengadakan persidangan. 2. Mengadakan demonstrasi. Yang ketiga, meletak jawatan beramai-ramai. Yang keempat ialah bantahan golongan
wanita mainkan peranan di sini. Yang kelima, menggunakan akhbar. Dan yang keenam, menulis surat bantahan. Dan yang ketujuh ialah menubuhkan kumpulan rukun 13 yang membawa kepada peristiwa sungkit berdarah. So, itu je daripada cikgu. Cikgu harap pengkongsian ni dapat kita manfaatkan bersama. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi, cikgu berhenti di sini dulu. So, stay safe untuk semua ya. Okey, apa-apa, good luck dan kita selesai sesi kita di sini dulu. Sekian, terima kasih.